Okey, salam sejahtera kepada semua murid tingkatan 5 KSSM 2021. Hari ini cikgu akan pergi terus kepada buku teks iaitu bab 1 Kedaulatan Negara. Okey, kita secara umumnya kita kena tahu apa maksud kedaulatan negara. Okey, hari ini cikgu akan ajar aktiviti pembelajaran. Kita ada 4, kita ajar konsep kedaulatan pada hari ini Okey, kita terus kepada konsep kedaulatan. Apa yang dimasukkan konsep kedaulatan Mengikut takrif kedaulatan kita dibahagikan kepada 4 iaitu bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Okey, mari kita tengok satu persatu apa yang dimasukkan uh, kedaulatan. Mengikut bahasa Yunani, kedaulatan ialah superiorus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan merujuk negara bebas dan merdeka. Bahasa Inggeris pula, dia bermaksud dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Bahasa Arab, perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal dari kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintah sesebuah kerajaan. Bahasa Melayu, kedaulatan merujuk perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Okey, kesimpulannya kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka, bermaksud kuasa penuh terhadap ketua pemerintah untuk melaksanakan pentadbiran. Okey, jom kita tengok pandangan tokoh pula. Okey, gambar ini ialah Aristotle. Dia menyatakan kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Okey, kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. So, dalam rakyat dia kena ikut undang-undang. Okay, manakala tengok Ibn Khaldun, iaitu ilmuwan Islam, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan negara berasaskan semangat kekitaan bangsa. Kekuatan semangat kekitaan diiringi dengan kekuatan semangat beragama, menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Manakala Jane Bodin, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Okey, kita terus ke Tunku Abdul Rahman Putra Ahad. Kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Seperti mana Perdana Menteri kita dalam menyelesaikan pandemik COVID-19 pada masa ini. Okey, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan peringkat antarabangsa bersama hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa terlunjuk asing. Maksudnya kita bergantung terus kepada negara kita, tak perlu bergantung kepada negara luar. Okey, so kita pergi terus kepada jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan ini ada 4 So kita pergi ke satu-satulah Kedaulatan tradisional ini dia merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal Malaysia manusia. Kedaulatan negara kita pula berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuhkan oleh taat setia rakyat, iaitu bergantung kepada rukun negara yang kedua, iaitu taat setia kepada negara. Okey, kedaulatan moden. Raja dan negara, taat setia kepada raja dan negara. Okey, kedaulatan moden pula. So, kita tengok kedaulatan moden macam mana. Kedaulatan moden dikait dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis yang telah kita belajar pada tingkatan 4 Dan kedaulatan juga dikait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikait dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita
sebagai sebuah negara bangsa pula lahir Gabungan Negeri dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963 yang termasuk dalam termasuk Sabah Sarawak dalam Malaysia. Dan kita tengok kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Pada kehakiman bebas berwibawa diwujudkan untuk memelihara, melaksanakan kedaulatan undang-undang. So, kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Sangat penting. So, kena faham betul-betul. Okey, kita pergi ke antarabangsa pula. Apa yang dimaksudkan konsep kedaulatan, iaitu kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk pengiktirafan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB) terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicaburi oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam pemerintahan membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Bermaksudnya dalam peta dunia ni, kita dapat lihat Malaysia ada dalam peta dunia dan diperintah oleh ketua negara dan ketua kerajaan tanpa campur tangan kuasa asing. So, pada hakikatnya, setiap negara berdaulat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah tanpa campur tangan kuasa asing. Pemahaman terhadap konsep kedaulatan ini memberikan kesedaran tentang cabaran bagi mempertahankan negara. Oleh hal yang demikian, rakyat perlu menggunakan kebijaksanaan bagi menghadapi cabaran demi mengekalkan kedaulatan negara kita. So, kita boleh lihat di sini, kedaulatan ni ada banyak maksud, iaitu mengikut pandangan tokoh, bahasa dan jenis kedaulatan. So, kita overview di mana kita boleh lihat tarikh kedaulatan ni terbagi kepada 3 bahasa yang anda perlu baca, dan kemudian kamu kena tahu pandangan tokoh yang berkenaan dengan kedaulatan. Seterusnya, kamu kena tahu jenis kedaulatan. Okey, kedaulatan tradisional ini dia lebih kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana kedaulatan ini terletak di kekuasaan dan kewibawaan raja. Manakala kedaulatan moden ini terletak yang kait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama ini, dia lebih fokus kepada nasionalisme, iaitu persamaan rumpun, bangsa dan bahasa. Terbentuknya Persekutuan Malaysia 1963, iaitu di mana Sabah Sarawak telah masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu dijadikan Malaysia. Dan kedaulatan undang-undang ini lebih fokus kepada di mana rakyat perlu melaksanakan undang-undang yang termasuk dalam rukun negara yang keempat. Dan antarabangsa ini, kedaulatan antarabangsa ini dia lebih merujuk kepada diiktiraf oleh PBB, iaitu terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain seperti Malaysia. So, itu saja pada hari ini. So, kita akan jumpa lagi pada topik yang akan datang. So, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.